Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa minggu lepas, agak lama juga, salah seorang penonton saluran YouTube saya berkongsi sebuah video Facebook di mana kelihatannya seorang ustaz sedang merenjis beras, sedang menabur beras di keliling rumah, di keliling sebuah rumah. Sambil dia menabur beras itu, dia membaca ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mukhraja. Dibacanya berulang-ulang, Saya berhajat untuk membuat react tentang video tersebut, tetapi sibuk dengan banyak video lain, sehingga akhirnya bila saya nak react balik video tu, tengok dia telah pun dikeluarkan daripada Facebook account holder tu, ya. Jadi tak apa, kesempatan ini saya ingin mengulas juga. Dan di sini ada 3 perkara yang ingin saya ulas. Pertama, bila seseorang itu merenjis beras, okey, ia sama-sama kita tahu ia adalah daripada keyakinan agama lain. Cumanya kita tak tahu orang yang mengamalkannya tu, dia mengamalkannya dengan sesuatu keyakinan atau sekadar amalan biasa-biasa saja, ya. Jadi yang ni tak dapat dipastikan, tetapi apa yang boleh dikatakan ialah menabur beras, merenjis beras itu, yang pasti ia adalah sesuatu yang membazir. Kerana beras itu lazimnya beras kunyit kan. Beras kunyit ke, beras basmati ke, beras biasa ke, beras murah yang telah hancur sekalipun, apabila ditabur begitu saja keliling rumah, ia adalah satu pembaziran. Kita sebenarnya boleh makan beras tu, melainkan kalau dia nak bagi makan ayam ke itik ke apa, tak apalah. Tapi nampak dia bukan bagi makan, dia sedang merenjis beras keliling rumah. Dan ini satu pembaziran. Tentang apakah keyakinan dia di sebalik amalan tersebut, ianya terbuka. Kalau kita mengkaji asal usul, ia adalah sesuatu daripada budaya, ataupun lebih tepat daripada keyakinan agama lain. Kita pun tak pasti apakah dia. Cuma yang dapat kita katakan secara pasti, ia adalah satu pembaziran. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila sambil dia menabur beras itu, dia membaca ayat yang dibacakan itu ialah ayat kedua, rangkap terakhir daripada ayat kedua surah At-Talaq. Okey, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mukhrajan. Apabila sambil tabur dia baca tu, apakah dia berkeyakinan ayat Quran tu masuk dalam beras tersebut? Sebagaimana apabila orang baca surah Yasin di masjid ke, di surau mana-mana, baca ramai-ramai, tengah-tengah tu ada banyak botol kan. Mereka berkeyakinan ayat Quran yang mereka baca tu masuk dalam botol. So sekarang ni, bila mereka ataupun ustaz tersebut membaca ayat kedua, rangkap terakhir ayat kedua daripada surah At-Talaq, sambil merenjis, apakah dia berkeyakinan ayat yang dia baca tu masuk dalam beras tersebut? Jika dia berkeyakinan sedemikian, bukankah ini telah menjadi satu penghinaan terhadap Al-Quran? Sebab sekarang ni Al-Quran itu yang dia yakini memasuki dalam beras sudah pun berada di atas tanah dan mungkin pula dipijak oleh orang lain. Di situ sudah ada kesalahannya. Walaupun kita tak berkata sedemikian, tapi orang yang melakukannya, apakah keyakinan dia? Sebagaimana orang yang bila membaca surah Yasin, majlis membaca surah Yasin, duduk ramai-ramai baca, tengah-tengah ada banyak botol kan. Pernah nampak tak? Ada banyak botol kan. Macam nak exam lah, katakan sempena peperiksaan. Okey, murid-murid duduk, ibu bapa duduk buat satu bulatan. Kemudiannya dibaca sama-sama surah Yasin. Di tengah-tengah bulatan tu ada banyak botol. Tudung buka. Okey, mereka berkeyakinan surah Yasin yang dibaca tu masuk dalam botol kan. Tapi akhirnya bila result keluar, yang Cina, India, yang bukan Islam juga, yang result TikTok, yang umat Islamnya tu result lebih kurang aja. Ataupun di kalangan umat Islam ada juga yang result TikTok, tapi tak ada pula yang mengamalkannya. Okey, jadi sekarang ni bila dia menabur beras sambil membaca ayat Quran, apakah dia berkeyakinan ayat Quran itu masuk dalam beras? Jika dia berkeyakinan sedemikian, telah pun menjadi penghinaan terhadap ayat Quran. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini saya fikir lama sikit. Apa kaitan ayat yang dibaca dengan amalan yang dia buat? Amalan yang dia buat tu, saya fikir-fikir mungkin dia sedang memagar rumah. Sebab dia bukan dalam rumah, dia di luar rumah, dia dibaca sambil jalan keliling, macam memagar rumah. Apa kaitan pula ayat itu yang bermaksud sesiapa yang bertakwa kepada Allah
nescaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar di sini maksudnya jalan keluar bagi apa-apa masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila ada banyak masalah apa tu, jangan duk mengadu kepada manusia. Okey, nak berbincang dengan kaunselor, nak berbincang dengan orang yang lebih arif tentang masalah, dipersilakan. Tetapi yang paling penting sekali ialah hendak kita semak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah telah pun berjanji, sesiapa yang bertakwa kepadanya, nescaya dia mengadakan baginya jalan keluar. Kan ayat tadi tu sila rujuk ayat kedua surah At-Talaq rangkap yang terakhir. Ayat ini secara konteksnya berbicara tentang perceraian, dan perceraian ni ini memang sesuatu yang berat bagi semua orang. Maka jika mereka orang yang ingin bercerai itu bertakwa kepada Allah, nescaya mereka akan dapat keluar daripada masalah tersebut dengan jalan yang sebaik-baiknya. Tetapi memandangkan ayat ini bersifat umum, okey, bersifat umum, maka ia merujuk kepada semua suasana tanpa terhad kepada perceraian sahaja. Okey, jadi apa pula kaitan ayat ini dengan amalan memagar rumah? Kan, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah jadikan kepadanya, jadikan baginya lahu mukhrajan, jalan keluar. Dan satu saja alasan yang saya boleh fikir ialah dalam ayat tersebut ada perkataan mukhrajan, jalan keluar ataupun keluar lah kan. Itulah aku agaknya. Yang ini dengan membaca ayat ini, mana-mana makhluk gaib yang jahat ke apa ke akan keluar daripada rumah. Tuan-tuan dan puan, di kalangan masyarakat kita, petua-petua ayat Quran ini kebanyakannya mereka buat-buat sendiri, tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mereka mendapat petua tersebut? Okey, petua itu cara dia mudah aja. Mudah aja ya. Asalkan ada perkataan dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan hajat seseorang, maka menjadilah ayat itu ayat petua. Macam kes ini, ataupun sebelum ni saya ada buat video tentang amalan 7 mubin. Okey. Perkataan mubin terjemah ke bahasa Melayu nyata. Lalu mereka pun membuat satu petua. Yang ini apabila membaca surah Yasin, dalam surah Yasin ada 7 ayat yang diakhiri dengan perkataan mubin yang bermaksud nyata. Lalu mereka buat sendiri petua, tidak berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petua sendiri-sendiri bahawa jika berdoa pada ayat yang diakhiri dengan mubin, doa mereka akan menjadi nyata, akan menjadi satu realiti. Mudah gitu je orang ni buat. Okey, kalau ada benda hilang, doalah di setiap pengakhir ayat yang mubin tu, setiap ayat yang diakhiri dengan mubin, doalah di situ, benda yang hilang akan jadi nyata. Dan demikianlah seterusnya, boleh rujuk video saya tentang itu. Maka sama juga dalam hal ini, asalkan ada perkataan keluar, maka menjadilah ia satu petua, di mana jika kita hendak halau keluar ataupun tak bagi masuk orang, makhluk gaib yang jahat tu nak masuk je, dia kena keluar. Cari saja ayat yang ada keluar, ada perkataan keluar dalamnya, maka menjadilah ayat itu petuanya. Jadi semudah itu mereka menyalahgunakan. Saya cakap ini bukan dalam rangka mempromosikan, bukan dalam rangka mempromosikan amalan 7 mubin, bukan dalam rangka mempromosikan ayat rangkap terakhir ayat kedua surah At-Talaq ini, tetapi menerangkan bagaimana salahnya perlakuan umat Islam ataupun sebahagian umat Islam, termasuk mereka yang bergelar ustaz, terhadap ayat Quran. Padahal kalau kita mengkaji ayat tersebut, ia tak ada kaitan pun untuk menghalau keluar makhluk-makhluk gaib yang jahat daripada sesuatu rumah, ataupun menghalang makhluk gaib yang jahat daripada memasuki sesuatu rumah. Tuan-tuan dan puan, demikianlah kalau kita lihat macam-macam petua-petua di kalangan ustaz-ustaz kita terhadap ayat Quran, semuanya ataupun kebanyakannya sekadar ada ayat ataupun perkataan yang macam nak kena dengan hajat mereka, menjadilah ayat itu petua mereka, padahal ayat itu tak ada kaitan langsung. Kemudiannya kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, dalam sunnahnya ada membaca surah Al-Fatihah sebagai salah satu ayat pengubat, ayat penawar. Padahal kalau kita baca surah Al-Fatihah tak ada kaitan langsung pun dengan penawar bagi mana-mana penyakit, kan? Jadi tak ada kaitan langsung pun. Okey, jadi ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita tinggalkan, dan saya nak mengajak agar kita semua berhati-hati dengan petua-petua Al-Quran.
Semua petua-petua itu, nak kata semua mungkin tak adil, kebanyakan majoriti petua-petua itu tidak berasal daripada tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah buatan, ia adalah rekaan orang-orang tertentu. Dan macam mana mereka dapat tahu ayat ini menjadi petua untuk amalan ini, ayat ini menjadi petua untuk hajat ini, ayat ini menjadi petua untuk tujuan ini? Asalkan dalam ayat itu ada satu perkataan yang nak kena, walaupun konteks ayat jauh lari, asalkan macam nak kena, menjadilah ayat itu ayat petua, ya, sebagaimana ayat terakhir, rangka terakhir daripada ayat kedua surah At-Talaq ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT menurunkan kepada kita Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, dan kita mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Macam dalam kes ini, bertakwa. Apa maksud takwa? Masing-masing dah tahu kan. Banyak ustaz telah menjelaskan definisi takwa. Maka apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mengadakan jalan keluar bagi apa-apa masalah yang kita hadapi. Okey, ada helikopter polis ni, drone nak kejar tak? Okey. Dan sambungan ayat itu dan juga akan merezekikan kepada kita daripada jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting ialah bertakwa kepada Allah. Bukannya buat amalan tiup-tiup, amalan merenjis beras sambil membaca ayat, ya. Ini semua adalah penyalahan gunaan Al-Quran. Perkara ini ada saya jelas lebih lanjut dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Ini sebenarnya adalah satu bentuk bid'ah. Kerana pada zaman Rasulullah SAW, baginda tidak mengajar umat Islam pada zaman itu untuk menggunakan Al-Quran atas tujuan-tujuan ini. Memang ada ayat yang menyebut penawar, tetapi yang dimasukkan oleh penawar dalam ayat itu ialah penawar bagi penyakit hati, bukannya macam-macam masalah lain yang dihadapi. Kalau kita ada masalah apa, kita bertakwa kepada Allah, dan dalam rangka kita bertakwa itu, Allah SWT akan memberi kita jalan keluar yang sebaik-baiknya. Jadi itu sedikit yang ingin saya kongsikan. Ayuh tuan-tuan puan, kita jauhi amalan-amalan ini. Kita tegur ahli keluarga kita, sahabat anda kita, seandainya di kalangan mereka ada yang mempercayai amalan-amalan seperti ini. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landing.